Baik. Assalamualaikum ya. Salam sejahtera dan salam kuasa ketiga. So seperti biasa ya, jika audio jelas boleh tolong maklumkan kepada saya di ruang komen, share ramai-ramai dan sertai Telegram saya Regi Jesse Ritaudin ya. So ada yang bertanya kepada saya berhubung Azmin Ali, dan sebelum itu saya nak beritahu bahawa live yang saya janjikan untuk membuat hubung kait to complete the puzzle ya, berkenaan dengan beberapa siri live yang saya lakukan dalam 2-3 minggu ni ya, yang bercerita berkenaan perlunya perubahan kepimpinan perikatan, mengapa Tun adalah kunci kepada masa depan perikatan dan kemenangan perikatan pada PRU 16, boleh atau tidak menang. Dan kemudian mengapa saya berkata ya bahawa hampir kena kereta tu. Mengapa saya berkata ya perlu Tun kembali sebagai pengerusi Perikatan Nasional ya, menghadapi PRU 16, mengapa perikatan perlu menstruktur semula dan macam-macam lagi ya. So benda tu, live tu saya akan buat. Sebenarnya kalau awak rajin, awak pergi ke bawah dan awak tonton semua, awak akan dapat gambaran. Tetapi untuk memberi satu gambaran lengkap, saya akan buat satu live. Ianya akan menjadi live yang penting. Saya anggarkan dalam 50 minit hingga sejam ya. Jadi kalau anda ada soalan, anda boleh kumpulkan, tulis di bawah dan saya akan cuba jawab semasa live tersebut. Saya tak tahu, mungkin petang ni ke, malam ni ke, esok ke, saya tak tahu. Tapi dalam secepat mungkin saya akan buat. Berbalik kepada Azmin, saya sebenarnya terbaca satu analisa di dalam FMT, tak silap saya ya, I'm not sure FMT ke Malaysia Kini, I think FMT, di mana dipetik seorang penganalisa yang berkata Azmin tidak bertanding ya, jawatan apa-apa jawatan dalam bersatu ianya sebenarnya satu langkah strategik. Okey, saya setuju, ini langkah strategik betul. Tetapi sebab yang diberikan saya tidak berapa setujulah. Okay, it doesn't make sense ya. Okay, saya berpendapat isunya sekarang adalah relevannya Azmin kepada bersatu. Azmin ni kalau kau tengok sejarah dia, asalnya masa dia muda-muda dulu, dia ni sebenarnya rapat dengan Tun Mahathir. Muda-muda dulu bila dia mula bersama UMNO. Kemudian beransur-ansur dia menjadi rapat dengan Anwar. Dan kemudian difahamkan ada perselisihan antara kedua-dua mereka, khususnya dekat Langkah Kajang, di mana akhirnya PAS menamakan Azmin dan Azmin pula jadi Menteri Besar dalam pada PKR bertungkus lumus hendak jadikan Wan Azizah Menteri Besar. Dan seterusnya Azmin telah mengkhianati Anwar ya, kita nak kata dia buat ni sebab but at the end of the day dia mengkhianati Anwar. Dan juga mengkhianati Tun Mahathir, sebab apabila Mahathir kembali menjadi Perdana Menteri juga agak rapat dengan Tun Mahathir. Dan malah bila berlaku isu dakwaan pelik terhadap Azmin, sebenarnya secara tidak langsung Tun pertahankan Azmin. So Azmin telah mengkhianati mereka bersama Muhyiddin untuk membawa bersatu keluar, dan Azmin pun bawa beberapa MP keluar, dan itulah berlaku Langkah Kajang, Langkah Sheraton, kerana Muhyiddin hendak jadi Perdana Menteri. So itu cerita. Kemudian seterusnya Azmin masuk bersatu
Ya, Muhyiddin boleh masukkan Azmin Bersatu dan beransur-ansur naikkan Azmin, tetapi Muhyiddin bersifat kering dan kejam terhadap Tun Mahathir, salah seorang pengasas Bersatu, dengan menendang keluar Mahathir. Dia boleh cerita apa dia hendaklah, keahlian Mahathir tergugur whatever, tapi itu saya akan cerita dalam live yang saya maksudkan tadi di awal siaran ini. Pokoknya ditendang keluar secara tidak kehormat, ya, Tun Mahathir, dibawa masuk Azmin dalam kepimpinan. So anyway, babak Azmin ni saya tak gaduh sangat lah, cuma nak cerita kebenaran, ya. So Azmin dengan cara itu, ya, apa yang menjadikan Azmin penting dalam Bersatu sehingga boleh naik ialah contribution dia, apa yang telah dibawa oleh dia untuk membantu impian Muhyiddin menjadi Perdana Menteri, iaitu 10 MP dari PKR. Bukan semua tapi hampir semua masuk Bersatu, MP dari PKR itu, termasuk Zuraida Kamarudin dan sebagainya. So mereka masuk Bersatu, sebab itu Muhyiddin dapat jadi Perdana Menteri, sebab mereka ni. So Azmin naik, dia duduk dalam majlis tertinggi dan sebagainya, ya. So dia ada pengaruh lah, dia ada kepentingan lah, dia orang penting kerana berjaya membawa pengaruh PKR. Now, pengaruh PKR itu dari sudut ahli parlimen, tetapi adakah Azmin mampu membawa penyokong PKR? Itu tidak teruji. Ianya teruji pada PRU 15. Azmin gagal mempertahankan kerusi dia di Gombak. Dikalahkan oleh anak murid dia sendiri, iaitu Amiruddin yang juga Menteri Besar Selangor. Amiruddin memperolehi majoriti 12,700, hampir 13,000 majoriti. Ini kawasan kuat Azmin. Tapi Amiruddin, anak murid Azmin, telah pergi ke sana nak mencabar Azmin, dan Amiruddin menang dengan majoriti 13,000, hampir 13,000, 12,700 lebih tak silap saya. So maknanya Azmin bila dia keluar daripada PKR, dia membawa MP-MP. Untuk seketika dia jadi orang kuat PKR dalam Bersatu, sampai naik dalam majlis tertinggi Bersatu. Kerana tanpa Azmin dan 10 MP PKR itu, langkah Sheraton tak akan berjaya dan Muhyiddin tak akan berjaya menjadi Perdana Menteri. Muhyiddin sanggup tendang Tun Mahathir, tapi Azmin penting. So Tun Mahathir bukan lagi pengerusi, keahlian pun tergugur kononnya, ya, tanpa menurut protokol yang betul sebenarnya. So anyway, so untuk seketika Azmin penting, tetapi pada PRU 15 pengaruh sebenar Azmin teruji, ya. Boleh tak dia, bila dia join Bersatu, adakah dia bawa pengaruh PKR? Tak ada. Malah Azmin hilang lagi sokongan kerana majoriti Amiruddin hampir 13,000 di kerusi kuat, kubu kuat Azmin. So di situ Azmin bukan hanya jatuh di Gombak, tetapi imejnya juga jatuh dalam Bersatu, kerana selepas PRU 15 Bersatu tidak perlu MP-MP yang menang tu bukannya disebabkan Azmin. MP-MP yang ada dalam Bersatu tu disebabkan rakyat yang memilih. So kalau orang itu MP, bukan sebab Azmin, sebab rakyat yang memilih. So untuk seketika sahaja selepas langkah Sheraton hingga PRU 15, Azmin ada pengaruh besar sebab ramai MP dari PKR duduk ada dalam Bersatu. Tetapi selepas PRU 15, setiap satu MP tu tak ada kaitan dengan Azmin. Bukan sebab Azmin, sebab rakyat. Dan rakyat di Gombak telah tolak Azmin. Tetapi Hamzah Zainuddin
Dia ni orang Larut. Saya kenal Hamzah dulu 2008, 2009, tak silap saya, masa dia timbalan menteri, dia juga orang kuat Larut. Masa tu Hamzah dengan Barisan. So dari Barisan Hamzah masuk Bersatu ketika Tun Mahathir masih Perdana Menteri. Dan Hamzah seterusnya naik masuk ke dalam majlis tertinggi. So Hamzah, dia bukan macam Azmin, dia bawa beberapa MP yang memungkinkan Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Hamzah memang dah ada dalam Bersatu. Tetapi bezanya, pada PRU 15, Hamzah mempertahankan kerusi Larut. Jadi di situ akan teruji Hamzah ni mampukah dia bawa sokongan dari Barisan Nasional. Keputusannya pada PRU 15, Hamzah menang majoriti hampir 12,000, 11,000 lebih. 11,000 lebih. Jadi pengaruh Hamzah menjadi kuat kerana Hamzah adalah satu ikon dalam Bersatu yang orang penyokong Barisan, dia bukan sokong Barisan, dia sokong Hamzah di Larut. Dia boleh bawa seketui semuanya menyokong Bersatu. So maknanya Azmin kekuatan dia adalah bila dia bersama PKR. Sebab PKR orang terima Azmin. Sebab Azmin dulu rapat dengan Anwar. Tetapi Hamzah, bukan orang terima Hamzah sebab UMNO. Orang terima Hamzah sebab Hamzah. Itu bezanya. Itu dinamakan kepimpinan level yang lain daripada yang lain, yang menjadikan pemimpin itu seorang yang heavyweight. So Azmin bukan heavyweight. Akar umbi dia maknanya dalam Bersatu tidak ada, baik dari sudut pemimpin-pemimpin bahagian maupun dari sudut penyokong. Hamzah ada akar umbi dia. Tambah pula banyak strategi yang telah digunakan oleh Perikatan Nasional untuk menang PRU 15 sampai dapat 74 kerusi adalah strategi Hamzah. Banyaknya strategi Hamzah. So dengan cara itu, di dalam Bersatu, pengaruh Hamzah dari sudut sokongan, dan ini organik ya, pemimpin-pemimpin dan sebagainya lebih kepada Hamzah. Dan saya percaya ianya lebih dari Muhyiddin. Malah saya nak katakan memang lebih dari Muhyiddin, jauh lebih dari Muhyiddin. Tapi tak apalah, kita diplomatik, so saya kata saya percaya lebih dari Muhyiddin. Azmin kurang relevan. So Azmin bijak. Apabila dicadangkan satu pelan ataupun strategi untuk berdamai, di mana Hamzah bertanding untuk timbalan presiden dan diharapkan tidak dicabar, Azmin terima. Apa yang saya lihat, ada dua sebab Azmin terima. Pertama, Azmin tahu dia akan kalah. Tapi lebih dari itu, Azmin nampak Bersatu berpecah antara kem Hamzah dan kem Muhyiddin. Now bila saya kata kem Hamzah dan kem Muhyiddin, awak jangan salah sangka, awak jangan fikir saya maksudkan Hamzah ada kem dia, dia sengaja wujudkan kem. Tak, ini bukan sengaja atau tidak sengaja, ini secara organik kerana Hamzah heavyweight. Okay, so ini secara organik, bukan disengajakan. Ini memang dia berpecah. So Azmin duduk tepi. Nah, kalau saya Azmin, saya duduk tepi, saya nak perhatikan. Akhirnya selepas pemilihan berlaku, jawatan ketua wanita lah, ketua inilah, ketua itulah, apalah, mereka bertanding, naik presiden lah. Akhirnya saya nak lihat kem mana yang lebih kuat. Okey, kita tahu orang cakap kem Hamzah lebih kuat, tapi betul-betul orang kem mana yang lebih kuat?
Jadi kalau saya Azmin, saya nak lihat orang-orang yang sehaluan dengan Hamzah ni dia dapat menang banyak ke atau dia tercicir. Kalau kem Hamzah lebih kuat, saya tahulah langkah saya seterusnya adalah untuk berbaik dengan Hamzah. Kalau saya lah, saya Azmin lah. Kalau saya nampak kem Muhyiddin kuat, saya tahulah saya kekalkan dengan Muhyiddin lah. So itu pada pandangan saya adalah strategi Azmin. Sebab Azmin dia boleh ubah dan terbukti dalam sejarah dia boleh ubah. Sekejap sini, sekejap sana. And he's a survivor. So mesti dia nak lihat siapa yang akan dominasi bersatu. So itu adalah apa yang saya lihat berhubung dengan soalan mengapakah Azmin tidak mahu bertanding sebarang jawatan dalam bersatu. Dia tahu dia akan kalah. Okay, so itu sahajalah. Dan of course kalau dia ambil jawatan contohnya Setiausaha Agong, mungkin dia akan ambil, saya tak tahu. Tetapi kalau dia ambil, so sukar bagi dia, let's say akhirnya terbukti kem Hamzah lebih kuat dalam bersatu sebagai contoh. Sukar bagi dia sebab dia tahu akhirnya kalau kem Hamzah lebih kuat, saya tak nak sebut, tapi Hamzah berkemungkinan tinggi akhirnya akan jadi presiden bersatu. Akhirnya lah, pada masa depan lah. So kalau orang dah cap Azmin sebagai Setiausaha Agong, tiba-tiba kemudian kalau dah nampak Hamzah akan jadi presiden, Azmin nak bertanding timbalan, pelik. So better saya tunggu di luar dan saya lihat sahajalah. Kalau saya terima pelawaan Muhyiddin untuk jadi Setiausaha Agong, seolah-olah saya mengisytiharkan saya orang Muhyiddin. Tapi saya nak lihat, kalau saya Azmin lah, saya bukan bercakap bagi pihak Azmin lah. Kalau saya Azmin, saya nak lihat dulu siapa lebih kuat. So itu bacaan saya lah bila melibatkan Azmin Ali. Ya. Okey. So sehingga kita berjumpa ya di lain masa. Assalamualaikum. Satu lagi. Ada orang tanya saya, boleh percaya ke Azmin? Nah, sekali lagi saya tak kenal sangat Azmin. So ini bukannya satu spekulasi ke apa, tapi bila orang bertanya, saya beritahu mudahlah. Awak lihat sejarah dia. So saya tak tahu boleh percaya ke tidak lah. Mungkin dia dah berbaik dengan orang lain dari di luar bersatu ke apa, saya tak tahu. Tetapi there is a saying in English, if you live by the sword, you die by the sword. So dia memang bermain permainan yang dari dulu all about political survival, tanpa loyalty yang berkekalan, tanpa apa orang kata, sikap saya tidak akan berpaling tadah. Dia boleh ubah, ya, tak ada loyalty. So I don't know lah, saya tak tahulah boleh atau tidak percayalah, saya tak tahu. Ya. Okey. So sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam kuasa ketiga.